Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mempelajari pada minggu ini iaitu tasrif fi'il amar. Kita baru saja selesai belajar tentang teks ad-darsus sabi' berkaitan dengan fi syati'il bahri, iaitu di tepi laut, tepi pantai. Okey, kita akan masuk fi'il amar. Sebelum ni kita mempelajari tasrif fi'il madhi. Dipanggil past tense. Lepas tu kita mempelajari tasrif fi'il mudhari'. Dipanggil present tense. Hari ni kita belajar sikit je. Tasrif fi'il amal. Dipanggil kata suruhan. Okey? Kata perbuatan suruhan. Okey, dia ada perbuatan yang lepas, dia ada perbuatan present tense yang sedang berlaku, kemudian dia ada kata suruhan. Fi'il ni kata perbuatan, amar, amri, suruh, suruhan, perintah. Okey, baik. Muka surat 55, khamsatu wa khamsun. Okey, semua pakat pegang buku. Ya, mudah. Okey, kita ikut Ustazah sama-sama, baca sama-sama. Nanti kita isi tempat kosong sama-sama, habis. Kelas kita, Ustazah tak ada bagi tugasan sebab Ustazah nak tugasan itu dicapai bersama-sama dan anak-anak dapat manfaat, dapat jawab, dapat faham. Itu sahaja. Ustazah tak mau bebankan anak-anak untuk tugas-tugas yang lain. Okey, sekarang dah 9.30. InsyaAllah kita belajar dah setengah jam. Okey. Baik, ikut Ustazah. Okey, dhamair munfasil. Munfasil ni maksud dia kata ganti diri. Dhamir adalah kata ganti diri. Kalau dipanggil munfasil ni secara, dia ada satu yang kita belajar, muttasil dengan munfasil. Muttasil ni bersambung. Biasa dengar kan? Mad jaiz, mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Dia dhamir munfasil. Lebih kurang sama. Maksudnya kata ganti diri terpisah. Dhamir kata ganti diri, munfasil terpisah. Okey, wazan fi'lil amar. Okay, kita panggil wazan ni kata perkataan fi'il amar tu. Dia punya wazan dia. Wazan ni istilah yang Ustazah nak sebut ni apa ya? Macam bukan kata template. Kita kata corak perkataan tu. Okey, baik. Dhamir muttasil, kata ganti diri yang bersambung. Dia bagi contoh huruf-huruf yang kita perlu bersambung pada perkataan tersebut. Okey, al-misal, contoh. Tak apa, kita belajar pelan-pelan. Bahasa Arab ni, kita bukan belajar satu hari terus dapat. Walau bagaimanapun kita duk guna selalu. Cuma kita nak memahami bagaimana perkataan-perkataan itu dibina dan bagaimana kita nak berinteraksi dalam perkataan bahasa Arab yang kita kata yang mudah-mudah. Kita memang nak cakap Arab pun. Assalamualaikum. Dah perkataan bahasa Arab. Kan? Macam tu. Okey, ikut Ustazah sama-sama. Anta if'al. Kalau anta kita guna if'al. Okey. Antuma if'ala. Okey, apa yang ditambah alif kat belakang tu? Dhamir muttasil yang bersambung itu alif. Dua orang, antuma, dua orang, kita kata buatlah dua-dua kamu. Kan? Dua orang kamu ni, buatlah dua-dua orang. Jadi, if'ala. Baik. Ramai. Antum. If'alu. Dia tambah waw di belakang. Okey, mari kita tengok untuk perempuan. Anta untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, apakah wazan yang digunakan? Okey. Anti if'ali. Antuma if'ala. Okey, untuk perempuan dan lelaki untuk antuma sama je. Antunna
If'alna. Okey, apa wazan ditambah di belakang? Apakah dhamir yang ditambah? Dhamir mutasil? Tambah nun. If'alna. Sebab antunna if'alna. Antunna ni apa? Kamu semua perempuan ra ramai. Okey, baik. Nanti set dalam kepala. Anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu, anti if'ali, antuma if'ala, antunna if'alna. Okey, itu adalah wazan. Mari kita lihat contoh. Okey, boleh kita guna perkataan yang lain. Nampak perkataan yang digantikan adalah izhab. Okey, izhab maksudnya pergi. Izhab. Kalau duduk, idris. Kalau baca, iqra. Nampak? Itu adalah kata fi'il amar. Bacalah. Iqra. Dia guna alif kat depan. Duduklah. Idris. Ijlis. Tulislah. Ataupun belajarlah. Idris. Kalau tulis, uktub. Dia guna alif di depan bagi menggunakan perkataan kata suruh. Ya? Dia guna alif kat depan. Kalau dia nak suruh ramai, uktubu. Kamu semua tulis. Kalau seorang, uktub. Kan, if'al, uktub. Dia punya wazan dia macam tu. Kita guna wazan ini satu template perkataan untuk digunakan bagi perkataan-perkataan yang lain. Okey, ya Muhammad, ikut Ustazah. Ya Muhammad, izhab ila syati'il bahri. Ya, Muhammad tu seorang. Kalau dua orang, ya Muhammadani, izhaba ila syati'il bahri. Ya Muhammadani. Dua orang Muhammad. Muhammad tu dua orang nama Muhammad. Muhammad Junaid dengan Muhammad. Siapa lagi? Muhammad Azmirul. Dua-dua Muhammad. Muhammad. Ya Muhammadani. Dua-dua orang Muhammad. Ya Muhammadani. Izhaba ila syati'il bahri. Good. Okey, dalam kelas kita, tiga-tiga kelas ada ramai nama Muhammad. Ya Muhammaduna. Izhabu ila syati'il bahri. Syati'il bahr. Baik, kalau perempuan. Okey, kalau kata dalam kelas kita seorang nama Nur. Ya Nur, izhabi ila syati'il bahri. Guna perkataan Nur sebab dalam kelas kita tak ada nama Fatimah. Dalam kelas kita ramai nama Nur. Nur apa? Nur Adriana, Nur Airin, Nur Alifah. Ramai nama Nur. Nur apa lagi? Ustazah nak tengok nama Nur-Nur ni. Nur Afrina. Nur Hidayatul. Nur Husna. Nur Yusrina. Ramai nama Nur. Kita guna nama Nur. Ya Nur. Izhabi ila syati'il bahri. Kita ganti perkataan Fatimah dengan Nur. Kalau dua, kita try tengok. Ya Nurani. Izhaba ila syati'il bahri. Kalau ramainya Nur, nak buat macam mana tu? Sebab digunakan ta marbutah, di belakang diguna alif ta. Nur. Kalau cahaya ramai-ramai, kalau Ustazah cuba terganti perkataan, dia jadi jamak taksir. Ya Anwar. Anwar adalah menunjuk kepada Nur, Nurani, Anwar. Dia jadi jamak taksir kat situ. Okey? Tak apa.
kita guna perkataan nur juga. Uh, okay, sambil kawan-kawan masuk ya. Ada lagi yang masih masuk. Okey, kita guna perkataan bagi ramai jamak taksir. Ya Anwar, izhabna ila syati'il bahri. Anwar. Nur, nurani. Ha, sebut nurani. Nurani tu dua cahaya. Anwar, banyak cahaya. Guna perkataan Ya Anwar. Ya Anwar. Ya. Baik, kalau kita guna balik perkataan yang digunakan, sebenarnya perkataan itu bernama Fatimah. Untuk seorang nama Fatimah, ya Fatimah. Tapi kalau dua orang nama Fatimah, ya Fatimatani. Kalau ramai dalam kelas nama Fatimah, kelas kita tak ramai nama Fatimah. Ada tak nama Fatimah? Tidak ada nama Fatimah. Ramai nama Nurul. Nurul Iman, Nurul Anisa. Ya. Okey. Jadi kalau menggunakan perkataan Fatimah, ya Fatimati. Ada alif tak yang merujukkan kepada ramainya Fatimah. Baik ya. Okey, itu contoh perkataan yang kita nak fahami bagaimana penggunaan fi'il amar. Jadi Ustazah ulang, kita kadang-kadang kita kena ingat dia punya wazan dia. Okey, anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu, anti if'ali, antuma if'ala. Okey, antuna if'alna. Kalau guna perkataan ni, mari kita cuba. Ya, okey. Ustazah nak suruh baca. Perkataan bacalah apa dia? Iqra. Boleh? Perkataan iqra. Mari kita cuba ganti wazan dia dengan perkataan iqra. Anta iqra. Ikut. Antuma iqra'a. Antum iqra'u. Anti iqra'i. Antuma iqra'a. Antuna iqra'na. Iqra'na. Ada belakang iqra'na. Ada na dia belakang. Ya. Nampak tak? Itu maksud dia wazan. Wazan ni satu template yang kalau kita ganti perkataan lain, dia akan ikut je dia punya irama. Bukan kita kata irama lah. Dia punya template yang sama. Okey? Sama juga. Fi'il madhi sama. Fi'il mudhari' sama ya. Kita ganti je perkataan lain. Kalau kita ganti membaca, iqra. Kalau kita guna perkataan izhab, pergi, maka dia wazan dia sama dengan if'al tu. Ya, if'al ni apa maksud dia? Buat. Ya, kamu buat, kamu berdua buat, kamu ramai buat. If'al maksudnya perbuatan. Baik, kita lihat contoh. Ikhtar fi'l al-amr as-sahih lil faraghat al-atiyah. Okey, dia kata pilih perkataan suruhan as-sahih yang betul lil faraghat bagi perkataan al-atiyah di bawah. Okey, unsuri tu fi'il amar. Kemudian ilbasa, tu contoh fi'il amar sebab dia guna alif kat depan. Cuba tengok fi'il amar semua guna perkataan alif. Unsuri, ilbasa, ishrabna, ihfaz, isma'u. Baik, sebab tu dalam Al-Quran, bila kita tengok ada perkataan yang menggunakan alif wasal, dia tak ada baris. Kemudian kan kita nak baca baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Kan Al-Quran kan, lepas tu kita memilih untuk melihat pada huruf ketiga. Tu yang jadi unsurna.
Kan? Dia ada perkataan dalam Quran yang tak ada baris tu. Lelaki kita akan baca macam tu. Ya, kenapa? Dia adalah fi'il amar dalam Al-Quran. Ya, Allah suruh kita. Okey, sebab tu kita kena memahami bahawa kalau alif wasal tidak ada baris, itu adalah fi'il amar dan melihat pada huruf ketiga untuk menentukan baris dia apa. Okey, Ustazah melihat kepada apakah maksud-maksud dalam kotak tu dulu. Unsuri. Apa maksud unsuri? Nasara. Nasara. Unsuri. Apa maksud dia? Ada siapa-siapa ada terjemahan? Unsur. Dia tulis itu unsur ya? Yes. Okey, tak apa. Kita cuba. Ilbasa. 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 Pakai. Ilbasa. Pakailah. Boleh? Malabiskan pakaian. Ilbasa. Pakailah. Tulis kat situ. Ilbasa. Pakailah. Nampak alif kat belakang tu kan? Mesti dua orang pakai tu. Dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan. Tanda siap-siap. Dua. Pakai. Ishrabna. Ma makna ishrabna? Ishrabna. Minum. Syarab. Minum. Na belakang menunjukkan kepada laki perempuan. Ramai sikit. Ishrabna. Ada buku tak ni? Ramai perempuan. Betul. Letak kat situ perempuan pi ramai. Okey. Ihfaz. Hafaz. Menjaga. Lelaki perempuan. Sikit ramai. Ihfaz. Lelaki. Betul. Satu. L1. Pandai. Isma'u. Mendengar. Dengarlah. Lelaki perempuan. Lelaki. Ramai. Letak lelaki. Ramai. Masya Allah. Kenapa pula Ustazah punya ni terpadam? Okey, Ustazah buka daripada handphone boleh? Tiba-tiba Ustazah punya laptop terus loop. Nasib baik Ustazah buka handphone. Okey. Dengar tak suara Ustazah? Clear tak Ustazah? Okey, baik. Tiba-tiba Ustazah punya tu loose terus. Dia macam terpadam terus Google Meet tu. Tak apa, Ustazah teruskan. Baik, kita sama-sama isi. Nombor 1, darsaka jayidan. Pelajaran kamu dengan baik. Tak tahu nak jawab apa. Darsaka, nikah ni kamu lelaki. Bila kamu lelaki, pelajaran kamu nak jawab apa tu? Ihfaz, pandai. Tulis siap-siap kat situ. Ihfaz. Sebab apa? Kat atas kita dah tanda dah. Untuk lelaki ke perempuan kita dah tanda. Okey, baik. Masa kita bincang tadi kan, yang mula-mula unsuri tu kan, unsuri yang menunjukkan kepada anti perempuan satu. Okey, baik. Nombor 2, akhaki dhaif. Akhaki, ki itu merujuk kepada perempuan kamu, anti. Ya, seorang. Ka, lelaki, seorang. Nombor 2 jawapan dia unsuri. Pandai. Maksudnya cepat tangkap. Okey, nombor 3. Kita lihat. Ya talibatu. Ada alif ta menunjukkan kepada perempuan ramai. Apa kita nak bubuh? Perempuan ramai? Ya, ishrabna. Ishrabna, minumlah al-mashrubat, minuman-minuman taibah yang baik. Okey. Seronok pula bila kita tahu pengertian-pengertian perkataan, kita boleh isi dengan baik. Ya aulad. Aulad ni lelaki ramai. Betul. Apa ya jawapan kat situ? Isma'u. Isma'u. Dengarlah nasihatu. Nasihat
walidaikum. Kedua ibu bapa kamu. Okey, nombor 5. Ya Zaid wa Ahmad. Laki ni, Zaid dan Ahmad berapa orang tu? Dua. Laki dua. Pandai. Okey, apa kita nak isi? Ilbasa, pakailah kamu dua orang. Malabisa kuma, pakaian-pakaian kamu berdua. Nazifah, bersih. Senang. Mari kita muka surat sebelah 56. Kalau habis cepat habis kita sudah. Okey, raqam hawil al-af'al al-mudhara'a al-atiya ila fi'lul amr. Dia kata hawil, tukarkan af'al mudhari'ah, perbuatan fi'il mudhari' present tense al-atiyah dibawa ila kepada fi'lul amri, kepada fi'il amr. Mari kita try. Kita cuba ingat balik apa yang kita dah belajar dulu. Okey. Perkataan tas'alu. Ta di depan adalah mutasil. Dhamir mutasil. Menunjukkan kepada lelaki satu. Tulis siasat tu. Lelaki satu. Kat sebelah dia. Tas'alu. Tas'alu, minta maaf. Takut saya silap. Tas'alu, laki ke perempuan tu? Lagi Ustazah kata lelaki, tiba-tiba perempuan pula. Tas'alu fi'il amar. Fi'il mudhari'. Tas'alu adalah anta, kamu. Betul, lelaki. Okey, lelaki satu. Tas'alu, lelaki satu. Okey, yang kedua, tamkusuna. Tamkusuna. Lelaki ramai. Tulislah kat situ, lelaki 3. Senang. L1, lepas tu L3. Tarkabina. Tarkabina. Perempuan satu. Ya, tengok dekat muka surat Samaniyata wa arba'un, 48. Mari kita tengok fi'il mudhari'. Ustazah buka ni sambil. Ya. Dekat wazan anti taf'alina. Jadi anti tarkabina. Sama tu. Tu wazan dia anti. Jadi perempuan satu. Kalau antuna taf'alna, maksudnya dia akan jadi tarkabna. Dia macam tu wazan dia. Dia punya timbangan dia. Wazan ni macam timbangan dia. Okey, nombor 4. Tabhasna. Dah jumpa dah. Perempuan 3. Perempuan ramai. Tabhasna. Dapat? Okey, baik. Kemudian yang kelima, tadfa'ani. Tadfa'ani. Okey, tadfa'ani merujuk kepada bolehlah lelaki ataupun perempuan, tak apa. Kita guna lelaki, lelaki dua. Sebab lelaki dengan perempuan antuma dia sama. Ya, Akish? Bagus Akish. Okey, baik. Kita try tukar kepada fi'lul amar. Fi'il amar dia menggunakan alif di depan. Bermakna, ikut Ustazah Sakinah, tas'alu ganti ta dengan alif. Letak alif siap-siap kat atas tu. Okey, tamkusu ganti alif. Ta tu ganti dengan alif. Okey. Kalau tarkabina ganti alif siap-siap kat depan sebab kita perintah kita guna alif. Tabhasu kita guna alif kat depan. Tadfa'ani kita guna alif juga kat depan. Okey. Ustazah nak bagi nampak macam mana? Nampak ke? Tak nampak. Nampak tak? Kalau tak nampak, okey, kita cuba ya. Kamu boleh perbesarkan skrin kan? Kalau harap-harap nampak lah ya. Okey, sambil Ustazah tulis. Ya. Tas'alu, dari perkataan lelaki satu dia akan jadi as'alu. As'alu. Macam tu. Nampak tak Ustazah tulis? Nampak tak? Tak nampak? Ustazah nak cuba hilang. Dia blur, sangat blur.
Kamera Ustazah ni lah. Handphone kan. Ni nampak? Tak nampak juga. Lagi satu saya guna pensel. Tak apa. Ganti je perkataan ta dengan alif. Jadi, tas'alu jadi as'alu. As'alu. Sebab tu kita guna as'alullah. Allah bertanya. As'alu. Baik. Tamkusu. Jadi, tamkusuna. Lelaki 3. Jadi, kita baca dia sebagai wazan amkusu. Ganti dengan waw. Amkusu. Macam tu. Sekejap lagi Ustazah snap hantar kat dalam grup. Okey. Bagi soalan 3, tarkabina. Okey, wazan dia if'ali kan. Jadi, irkabi. Ya. Kita akan buang nun. Ya, sebab apa? Bila perkataan asal dia mim kaftun, maka kan? Bila fi'il amar dia hanya tambah waw saja. Kalau fi'il mudhari' dia tambah waw dan nun. Jadi menunjukkan ramai, macam contoh muslimuna, itu fi'il menunjukkan ramai, fi'il mudhari' waw nun tu. Jadi apabila kita nak tukar kepada jumlah lelaki ramai, iaitu antum, jadi tambah amkusu, tambah waw, tambah alif sahaja kat belakang. Seperti mana wazan yang kita lihat pada muka surat 55, antum if'alu. Dia tak ada nun. Kakak nampak tak? Kat sini. Dia tak ada tambah nun. Kan? Bila dia dia tak ada tambah nun, jadi kita akan hilangkan huruf-huruf yang lain supaya dia sama dia punya wazan ni. Wazan ni macam timbangan. Kita sebut apa? Macam kita bagi kita panggil apa? Bagi sama lah, senang. Similar. Similar kan dia. Jadi tadi kan kita baca if'alu kan. Dia jadi amkusu. Waw alif saja kat belakang tu. Okey. Sama juga dengan tarkabina. Jadi irkabi. Sebab wazan dia if'ali. Macam tu. Okey. Terima kasih kakak. Kemudian kita tengok soalan nombor 4. Perempuan 3. Antunna. Okey. Kalau fi'il mudhari' tabahathna. Kalau fi'il amar, gantikan alif jadi ibhathna. Ibhathna. Okey. Dapat tak? Sebab apa? Wazan dia sama saja. Antuna if'alna. Bila if'alna, wazan yang sama, gantikan perkataan jadi ibhathna. Baik. Yang kelima, tadfa'ani. Kita ingat kan kalau antuma dia tambah alif je. Jadi apa yang kita nak jawab? Idfa'a. Alif saja. Nampak tak? Ustazah mengharapkan nampak. Okey, dapat tak? Okey, Akish. Masya-Allah. Akish nampak berminat untuk berusaha mempelajari bahasa Arab dan cuba mengisi. Orang lain saya tak tahu. Isi ke tak? Biapilah no. Bukan nampak pun Ustazah tulis apa. Kan boleh jadi Ustazah bersangka baiklah sebab semua orang cuba nak berusaha untuk belajar bahasa Arab dan memahami, menguasai apa yang kita
dapat daripada pembelajaran kita. Okey, mari kita tengok mutafariqat, kepelbagaian, iaitu as-sifat. Kata-kata sifat ya, sifat. Sifat ni apa? Kata sifat lah. Besar, kecil, gemuk, panjang, pendek, kurus, cantik, hodoh. Itu kata sifat. Mari kita lihat perkataan-perkataan kata sifat yang ditulis. Kabir. Apa maksud kabir? Besar. Samin. Buku Ustazah bukan ada maksud. Jadi kadang-kadang Ustazah pun tak tahu maksud nak buka kamus lambat kan. Jadi kita sama-sama. Siapa yang ada maksud, kita share. Ya? Samin. Ustazah rasa Samin ni gemuk. Betul tak? Ke salah? Sama kan? Maksudnya, sebelum ni pembelajaran tak sampai ke belakang. Jadi kan ada buku kita yang tak ada maksud. Ustazah memang tak conteng buku Ustazah sebab tu buku Ustazah tu cantik ya kan. Okey, Saqil. Ustazah pun tak ingat. Raqiq. Nanti Ustazah cuba bantu. Ustazah akan buka kamus dulu. Nanti Ustazah akan cari. Kita cuba. Perkataan yang Ustazah tahu Ustazah share. Ya? Sebab Ustazah bukan belajar negara Arab. Ustazah belajar dekat Malaysia aja. Jadi penguasaan bahasa Arab ni tak kita kata tak fluent lah. Ya? Sebab tu kita belajar pun sama-sama. Ustazah pun belajar juga. Ya? Ustazah bukan basic kita kata degree dalam bahasa Arab, bidang bahasa Arab. Sebab Ustazah bidang usuluddin. Jadi membantu untuk sama-sama mempelajari bahasa Arab, Ustazah dan kamu juga, supaya kita dapat menguasai maksud Al-Quran kan. Okey, nazif maksud dia bersih. Tulis siap-siap yang tahu. Jamil, cantik. Sari', cepat. Wasi'un, wasi', luas. Ba'id, jauh. Qasir, maksilah qasirah. Maksilah tawilah. Qasir, pendek. Okey, dapat tulis tak? Saghir, saghir, kecil. Raqis, raqisun, murah. Khafif, khafif sikit. Muqaffafah ringan. Sikit, ringan. Muqaffafah. Kan kita belajar najis, mughallazah, muqaffafah, mutawassitah kan. Dia membantulah sebenarnya wording-wording ni. Sebab kita duk guna selalu. Khashinun, Ustazah cari dulu ya. Ustazah pun tak pandai. Wasikhan, saya tak ingat. Qabih. Qabih ni apa dia panggil? Qabih. Yang Ustazah tahu waqaf qabih. Waqaf qabih ni dilarang, huruf lam tu waqaf qabih. Huduh ya. Bagus Yusrina. Huduh. Masya-Allah. Oh, Google cari kat mana? Google Lens. Nanti kita cari. Allah, senangnya. Yusrina nanti tolong cari Saqil yang mula yang perkataan nombor 3 dan Raqiq. Ustazah sebenarnya Ustazah tak confident, takut salah. Qabih huduh. Kita baca waqaf qabih. Ustazah ajar form 5 kita akan belajar bab waqaf. Jadi Ustazah tahu dilarang. Rupanya huduh buruk. Ya. Oh, Samin mahal. Samin. Baik. Terima kasih. Samin mahal. Sama-sama kita tulis. Lagi? Saqil. Saqil berat. Masya Allah. Berat. Okey. Bagus anak-anak. Raqiq. Tiba-tiba look. Tengah duk ngajar asyik baik buka handphone. Tak dapat juga. Tak apa. Khashinun. Okey, Ustazah cuba yang ingat nah. Qaribun. Qarib dekat. Lawan dia ba'id jauh. Ada siapa yang boleh dapat? Oh, dia buat macam ni. Kabir. Dia punya lawan dia saghir. Samin, lawan dia raqis. Saqil, lawan dia khafif.
Raqiq. Tahu raqiq? Mesti kita dapat khashinun ni apa? Ya? Nazif, bersih. Wasikhun, kotor lah. Kan? Ustazah baru perasan. Jamil, lawan dia qabih, hudur. Ha, betul. Sari', cepat. Bati'un, lambat. Oh, kan? Wasi'un, luas. Daik, sempit. Ba'id, qarib. Qasir, pendek. Tawil, panjang. Cuma satu je kalau anak-anak cari raqiq ataupun khashinun saja. Nanti kita tahu dia punya perkataan berlawan. Okey, itu saja pada Ustazah. Nanti kalau dapat, hantar kat dalam grup Telegram kita. Okey, terima kasih semua kerana hadir kelas. Kepada separuh saja yang di kelas daripada 60 orang, 33. Masya Allah. Semoga Ustazah buat rakaman. Kita bakal bantu kawan-kawan kita yang tak dapat masuk. Jadi insya-Allah mereka juga dapat belajar sesuatu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. InsyaAllah nanti kita dapat baiki sama-sama, dapat sambung lagi belajar pada minggu hadapan. Jangan lupa tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.